Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tuan Yang di-Pertua. Ketika ini situasi El Nino masih melanda negara dan dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan. Kita juga sedang berdepan dengan fenomena jerebu dan ini berpunca daripada pelbagai faktor termasuk pembakaran terbuka, kebakaran tanah gambut dan situasi El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering. Fenomena jerebu rentas sempadan adalah antara isu yang dihadapi oleh negara-negara di rantau Asia Tenggara disebabkan aktiviti pembersihan ladang bagi penanaman semula yang dilakukan, terutamanya di negara jiran ketika musim cuaca panas dan kering. Amalan slash and burn dengan izin sering dilakukan oleh pekebun kecil dan petani yang kekurangan akses kepada jentera moden untuk pembersihan tanah dan ia menyumbang kepada fenomena jerebu. Tahap jerebu ini berkorelasi secara langsung dengan jumlah bahan organik yang tertinggal di permukaan tanah menjadikan tanah gambut sangat mudah terdedah kepada kebakaran pada musim panas dan kering. Selain itu, keboleh bakaran semula jadi tanah gambut menyebabkan ia mudah terbakar. Hatta dengan sepuntung rokok pun ia boleh menyebabkan kebakaran di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, kebakaran di dalam tanah gambut juga boleh berlaku di bawah tanah yang tidak boleh dikesan sehingga selepas beberapa minggu. Pergerakan angin yang bertiup dari kawasan kebakaran boleh membawa asap jerebu merentas sempadan di seluruh Asia Tenggara. Keadaan ini telah memberi kesan kepada kesihatan awam, merencatkan aktiviti seharian dan mengganggu sesi persekolahan serta kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Dan ia secara tidak langsung menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat kita. Sehubungan itu, di dalam Majlis Parlimen ini, saya ingin memberikan penerangan kepada ahli-ahli Dewan berhubung situasi semasa fenomena jerebu yang melanda negara. Perkara pertama ialah pemakluman situasi semasa dan kedua ialah kesiapsiagaan kementerian dan kerajaan. Tentang pemakluman situasi semasa, pada tahun ini Malaysia telah mengalami beberapa fasa jerebu. Fasa pertama bermula pada 1 September 2023 sehingga 6 September 2023 di mana bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Kuching, Seri Aman dan Serian, Sarawak berada pada tahap yang tidak sihat. Bacaan IPU tertinggi yang direkodkan adalah 154 di Seri Aman, Sarawak. Fasa kedua jerebu melanda semenanjung Malaysia pada 29 September di mana sebanyak 12 stesen pemantauan kualiti udara menunjukkan bacaan IPU yang tidak sihat. Kualiti udara negara terus mencatatkan kemerosotan dengan peningkatan kepada 19 stesen pemantauan kualiti udara yang menunjukkan bacaan tidak sihat di sepanjang pantai barat semenanjung pada 2 Oktober 2023. Semasa fasa ini, bacaan IPU tertinggi direkodkan adalah 165 di Ceras, Kuala Lumpur. Stesen pemantauan kualiti udara di Ceras dan Nilai pula menunjukkan bacaan IPU yang tidak sihat melebihi 150 untuk tempoh beberapa hari sehingga 4 Oktober 2023. Namun, bacaan IPU kedua-dua stesen telah pun menunjukkan penurunan kepada tahap sederhana pada 5 Oktober 2023 tetapi ada 5 kawasan lagi yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat iaitu di Port Dickson, Negeri Sembilan, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka di Melaka dan Batu Pahat dan Tangkak di Johor. Selanjutnya, pada jam 4 petang 8 Oktober 2023, 19 stesen pemantauan kualiti udara mencatatkan IPU tidak sihat iaitu di Ceras, Putrajaya, Shah Alam, Kelang, Banting, Nilai, Seremban, Port Dickson, Alor Gajah, Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, Segamat, Batu Pahat, Lakin, Tangkak, Rompin, Indra Mahkota dan Paka. Pada jam 12.30 hari ini, 9 Oktober 2023, bacaan IPU yang direkodkan daripada 68 stesen pemantauan kualiti udara menunjukkan 4 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, 54 pada tahap sederhana dan 8 pada tahap tidak sihat iaitu Ceras, Petaling Jaya, Shah Alam, Kelang, Banting, Johan Setia, Nilai dan Bukit Rambai. Berdasarkan laporan oleh ASEAN Specialized
Meteorological Center ASMC yang berpusat di Singapura pada 8 Oktober 2023, imej satelit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 telah mengesan 69 titik panas di Sumatera dan 47 titik panas di Kalimantan, manakala 1 titik panas di dalam negara iaitu di Sabah. Pada peta jerebu serantau yang dikeluarkan oleh ASMC pada 8 Oktober 2023 mendapati pergerakan angin di selatan ASEAN adalah dari arah tenggara dan selatan. Dan ini termasuklah kebanyakan kawasan di selatan rantau ASEAN mengalami cuaca kering, kecuali di Kalimantan dan bahagian utara Sumatera yang mengalami keadaan hujan. Tuan Yang di-Pertua, punca kedua ialah insiden pembakaran terbuka, dan situasi pembakaran terbuka di seluruh negara adalah terkawal, di mana tiada sebarang kes pembakaran terbuka berskala besar yang menyebabkan jerebu tempatan berlaku sepanjang tempoh jerebu melanda negara pada masa ini. Bagi tempoh sehingga 30 September 2023, sebanyak lebih 3,900 aduan kes pembakaran terbuka telah diterima oleh Jabatan Alam Sekitar atau JAS, dengan 80% kes melibatkan pembakaran sampah sarap. Terdapat 6 kes pembakaran terbuka berskala besar di Semenanjung Malaysia yang telah berlaku antara Mac hingga Julai 2023 yang menyebabkan jerebu setempat, melibatkan 3 kes kebakaran tanah gambut dan 3 kes kebakaran di tapak pelupusan sampah. Berdasarkan pemantauan yang dibuat oleh JAS, bilangan hotspot dengan izin dalam negara telah berkurangan secara signifikan, iaitu 714 titik panas pada 2023 berbanding 2,091 titik panas pada 2019 dan 2,652 titik panas pada 2015. Itu antara 2 tahun yang kita ada insiden jerebu yang agak teruk, antara tempoh Januari sehingga Oktober, yang mana dalam ketiga-tiga tahun ini negara telah berdepan dengan jerebu merentas sempadan. Penurunan bilangan titik panas ini adalah impak positif aktiviti penguatkuasaan bersepadu yang dilaksanakan oleh JAS bersama dengan agensi-agensi lain berkaitan bagi membanteras insiden pembakaran terbuka. Tuan Yang di-Pertua, bagi keadaan cuaca semasa dan akan datang, dalam fasa peralihan monsun ini, negara mengalami kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Berdasarkan tinjauan cuaca jangka panjang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada bulan Oktober 2023, kebanyakan kawasan dijangka akan menerima taburan hujan pada paras purata daripada julat 100 mm sehingga 500 mm. Pada bulan November, negara dijangka akan memasuki fasa monsun timur laut yang membawa tiupan angin yang konsisten dari arah Laut Cina Selatan di antara 20 sehingga 30 km per jam. Dan beberapa siri hujan lebat yang menyeluruh juga dijangka akan berlaku, terutamanya di pantai timur Semenanjung Malaysia dan di barat Sarawak. Pada bulan Disember 2023, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia dijangka akan menerima hujan antara 50 mm sehingga 900 mm dan di Sarawak antara 250 mm sehingga 600 mm. Manakala di Sabah, kebanyakan kawasan dijangka menerima hujan pada paras purata 150 sehingga 300 mm. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya tentang kesiapsiagaan Kementerian melalui jabatan dan agensi seliaan di bawah kami, khususnya JAS dan Met Malaysia, telah memulakan persediaan dalam menghadapi fenomena jerebu melalui pelbagai inisiatif seperti berikut. Pertama ialah libat urus dengan pemegang taruh ataupun stakeholder dengan izin bagi mencegah pembakaran terbuka dan jerebu. Kerajaan perlu menjadi penggerak utama di dalam memastikan insiden jerebu dapat ditangani dengan terselaras dan berkesan. Dalam hubungan ini, saya telah mengadakan 2 mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan cuaca kering kebangsaan. Pertama pada 26 Mei 2023 dan kedua pada 12 September 2023. Mesyuarat ini dihadiri lebih 70 pihak meliputi kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan, termasuk JAS, Met Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Mesyuarat ini bertujuan bagi melaporkan status terkini keadaan cuaca, kualiti udara untuk merancang tindakan dan strategi bagi mencegah pembakaran terbuka serta jerebu setempat
di samping untuk mengatur persediaan menghadapi kemungkinan berlakunya insiden jerebu merentas sempadan. Selain itu, Kementerian juga telah mengadakan mesyuarat bersama dengan Bursa Malaysia Berhad, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Peladangan dan Komoditi bagi mendapatkan pandangan dan sebagai langkah kerjasama bagi menangani isu jerebu rentas sempadan. Dalam hubungan ini, Bursa Malaysia telah memaklumkan bahawa terdapat laporan Sustainability Report dengan izin yang diwujudkan di mana syarikat tersenarai perlu mengemukakan laporan tahunan bagi melaporkan kepatuhan kepada elemen ESG, Environmental, Social and Governance dengan izin. Pada 29 Ogos tahun ini, Kementerian juga telah mengemukakan surat kepada semua syarikat perladangan Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan Malaysia yang beroperasi di dalam negara serta di Indonesia untuk memastikan langkah-langkah pencegahan pembakaran terbuka di kawasan ladang diambil sewajarnya bagi mengelak berlakunya kebakaran ladang dan hutan gambut yang menjadi punca utama insiden jerebu tempatan dan jerebu rentas sempadan. Tuan Yang di-Pertua, selain itu sebagai langkah menghadapi risiko pembakaran terbuka, Kementerian telah mula mengaktifkan plan-plan tindakan berkaitan sejak Mac 2023 termasuk plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan serta prosedur tetap operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pencegahan kebakaran tanah gambut. Tindakan persediaan mencegah kebakaran tanah gambut juga telah mula dilaksanakan di kawasan berisiko kebakaran iaitu di Klang, Rompin, Miri dan Muar melalui pengaktifan telaga tiub dan sekatan saliran, peningkatan rondaan darat dan drone, pelaksanaan rondaan penguasaan bersepadu dan bersama komuniti serta melaksanakan program uji cuba ataupun dry run prosedur tetap operasi pencegahan kebakaran tanah gambut. Buat masa ini ada 511 infrastruktur yang dibina melibatkan kawasan di negeri Selangor, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah yang meliputi 101 unit telaga tiub, 305 sekatan saliran ataupun check dam dengan izin, 15 buah kolam takungan, 6 menara tinjau, 3.3 km saluran pipe air dan 82 unit piezometer. Selain daripada itu, terdapat 1,924 telaga aktif di seluruh negara dalam keadaan siap siaga sekiranya diperlukan menjadi sumber air alternatif untuk berdepan tempoh cuaca panas dan kering ekstrim. Kerajaan juga melaksanakan program-program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam bagi menyampaikan kesedaran kepada rakyat berkaitan dengan larangan dan pencegahan pembakaran terbuka. Kerajaan telah mengadakan pelbagai program komuniti dan khusus untuk tentang soal larangan pembakaran terbuka di tapak tanah gambut di seluruh negara agar masyarakat sentiasa peka terhadap larangan tersebut dan bersedia menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dalam melaporkan kes-kes yang kebakaran. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sebagai garis panduan untuk membolehkan agensi-agensi terlibat dalam pengurusan bencana jerebu untuk mengambil tindakan pantas, terselaras dan bersepadu bagi menangani isu insiden jerebu. Apabila berlakunya insiden jerebu, semua kementerian, jabatan dan agensi terlibat akan mengambil tindakan di bawah bidang kuasa dan fungsi masing-masing di bawah PTJK berdasarkan tahap amaran dan bacaan IPU. Sebagai contoh, apabila bacaan IPU mencecah 101 sehingga 150, Kementerian Pendidikan disarankan menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah di sekolah-sekolah termasuk aktiviti keramaian dan sukan yang melibatkan pelajar sekolah. PTJK ini menggariskan semua langkah yang perlu diambil termasuk hibahan kepada rakyat tentang langkah penjagaan kesihatan dan tindakan oleh agensi kerajaan seperti keperluan pelaksanaan operasi pembenahan awan. Negara akan dapat berdepan dengan situasi jerebu ini dengan lebih baik dan terselaras berdasarkan kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan PTJK ini. Seterusnya, pelaporan status cuaca dan kualiti udara semasa. Sebagaimana disebut, situasi cuaca di seluruh negara ketika ini agak lembap di mana hujan masih lagi berlaku di kebanyakan kawasan. Dan sekiranya angin bertiup dari arah selatan, barat daya ataupun tenggara, asap jerebu akan berpotensi untuk merentas ke negara kita. Jarak ketampakan ataupun visibility dengan izin di beberapa stesen meteorologi juga agak rendah sejak beberapa hari kebelakangan, terutamanya di barat dan selatan Semenanjung serta di barat Sarawak. Purata jarak visibility di kawasan berkenaan adalah 3 hingga 10 km.
Kementerian agak amat memberi penekanan kepada keberkesanan capaian maklumat status cuaca dan kualiti udara semasa oleh rakyat serta jabatan dan agensi berkaitan sebagai sebahagian daripada langkah komunikasi ketika jerebu bagi memastikan tindakan mitigasi serta persediaan awal dapat dilaksanakan sewajarnya. Antara tindakan yang telah mula diambil ialah penyampaian maklumat tinjauan cuaca dan taklimat cuaca kepada agensi-agensi pengurusan bencana di setiap peringkat, penyampaian maklumat status kualiti udara berdasarkan IPU, pemakluman status El Nino Southern Oscillation ENSO dan kebarangkalian berlakunya fenomena El Nino secara bulanan, pemakluman hari tanpa hujan bagi tempoh 7 hari berturut-turut kepada jabatan dan agensi berkaitan dan pemakluman ramalan 5 hari pergerakan jerebu tempatan dan rentas sempadan kepada jabatan dan agensi-agensi berkaitan. Bagi memastikan maklumat yang tepat dan terkini, rakyat digalakkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web dan media sosial Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapat akses kepada maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Maklumat kualiti udara juga boleh diakses melalui My IPU dan juga sistem Air Pollutant Index Management System di laman web Jabatan Alam Sekitar. Tuan Yang Dipertua, sekiranya jerebu berterusan dan keadaan kualiti udara semakin merosot, iaitu IPU 151 sehingga 200 melebihi 24 jam, Kementerian melalui Met Malaysia bersedia melakukan operasi pembenihan awan ataupun cloud seeding di bawah penyelarasan NATMA dengan kerjasama TUDM tertakluk kepada keadaan atmosfera yang sesuai. Walau bagaimanapun, Met Malaysia menjangkakan jerebu tidak akan berpanjangan memandangkan tiupan angin yang ada pada waktu ini. Kita nak jelas bahawa cloud seeding ini tidak boleh dibuat dalam apa jua keadaan. Dia kena ada beberapa keadaan yang membolehkan ia berlaku supaya apabila operasi itu berlaku ia akan benar-benar berkesan. Kementerian melalui Met Malaysia juga menyediakan ramalan sehingga 5 hari pergerakan jerebu rentas sempadan yang menggunakan model ramalan pergerakan jerebu. Tuan Yang Dipertua, negara-negara ASEAN juga telah mengambil tindakan proaktif bagi menangani masalah jerebu melalui saluran rundingan antarabangsa serta langkah pencegahan dan penguatkuasaan di negara masing-masing. Langkah-langkah proaktif di peringkat antarabangsa antaranya semua negara termasuk Malaysia telah menjalinkan kerjasama serantau di bawah kerangka Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan yang ditandatangani bermula tahun 2002. Di bawah perjanjian ini, Malaysia komited dan memberikan kerjasama terutamanya dari segi capacity building dengan izin pengkongsian maklumat dan kepakaran dalam aspek penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka, teknologi peladangan tanpa pembakaran, pengurusan tanah gambut yang mampan dan latihan pemadaman kebakaran. Seterusnya, kita juga telah meneruskan kehadiran kita di Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution dan juga Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diadakan pada tahun ini dan dihadiri oleh semua negara ASEAN. Semua melalui siri mesyuarat ini, setiap kerajaan melaporkan tindakan dan strategi masing-masing dalam pencegahan pembakaran terbuka dan jerebu serta terus komited memastikan inisiatif-inisiatif yang ditetapkan dalam Second ASEAN Haze Free Roadmap yang baru akan dilaksanakan sewajarnya bagi mencapai matlamat ASEAN bebas jerebu 2030. Selain kerjasama di bawah ASEAN, Malaysia juga turut mengadakan kerjasama 2 hala bersama kerajaan Indonesia secara G2G bagi usaha pencegahan jerebu. Pihak Indonesia telah menunjukkan komitmen yang baik untuk menangani masalah jerebu merentas sempadan sejak tahun 2015 dan ini termasuklah Indonesia's Plan of Action in Dealing with Transboundary Haze Pollution melalui inisiatif penubuhan agensi khas bagi memulihkan tanah-tanah gambut yang telah terbakar, pelaksanaan One Map Policy iaitu pembangunan peta digital dan geospatial bagi seluruh Indonesia dan pelaksanaan arahan Presiden ataupun Presidential Directive yang berkuat kuasa 18 Januari 2016 yang meliputi arahan untuk tidak mengeluarkan permit baharu bagi konsesi di tanah gambut, pencegahan dan amaran awal jerebu, hukuman yang tegas dan tindakan yang lain. Selain itu, Kementerian juga menerusi Met Malaysia telah membangunkan Fire Danger Rating System FDRS untuk memantau kebakaran hutan dan tanah gambut dan ia telah diguna pakai oleh semua negara ASEAN sejak tahun 2003. Dan Met Malaysia telah melaksanakan penambahbaikan iaitu penambahan elemen baru ramalan kebakaran 7 hari ke depan
bagi memantau potensi berlaku kebakaran dan intensitinya. Namun, di sebalik semua tindakan pencegahan dan inisiatif yang dilaksanakan ini, sememangnya tahun 2023 ini sedikit mencabar susulan fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding 2020, 2021 dan 2022 yang lebih lembap ketika kehadiran La Nina. Kita juga tahu bahawa sekarang kita waktu tahun-tahun tersebut banyak aktiviti ekonomi terjejas kerana pandemik COVID dan mereka tidak beroperasi sepenuhnya dan itu juga menyumbang kepada kurangnya berlaku kebakaran dan jerebu. Menyedari perkara ini dan bagi memastikan keadaan jerebu tidak berpanjangan, NRECC dengan kerjasama Wisma Putra telah mengemukakan nota diplomatik kepada kerajaan Indonesia untuk memaklumkan situasi jerebu di Malaysia dan kesediaan negara untuk bekerjasama dalam operasi pemadaman segera di kawasan terjejas, iaitu pada surat bertarikh 3 Oktober dan nota diplomatik pada 6 Oktober 2023. Dan juru bicara Menlu ataupun Kementerian Luar Indonesia juga telah mengesahkan penerimaan surat tersebut dan beliau telah menekankan tentang tawaran kerjasama oleh Malaysia untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kebakaran di sana. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian telah pun memulakan langkah-langkah kesiapsiagaan sejak awal tahun dan komited dalam memberikan perkhidmatan yang cekap kepada rakyat bagi menghadapi fenomena jerebu. Kementerian juga sentiasa menjalinkan kerjasama erat di peringkat persekutuan negeri dan daerah serta komuniti untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, Kementerian juga terus memberi kesedaran kepada rakyat untuk bersedia berdepan dengan fenomena jerebu, termasuk peka dan waspada dengan keadaan cuaca semasa, menjaga tahap kesihatan diri dan keluarga, menghadkan aktiviti di luar bangunan semasa jerebu serta mencegah daripada melakukan pembakaran terbuka. Rakyat juga digalakkan untuk sentiasa peka dan mengikuti hebahan maklumat yang ada di platform elektronik dan bukan elektronik kerajaan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.